Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Punah semua harapan bersama, sekira kau larut dalam hati. Aku menanti bayangmu ini, andai engkau nyata dalam mimpi. Ku rasa bila kau tiada, hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati, berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati, berjanji padaku, percaya selalu. Aku bagaikan mentari jingga, menghiasi cahaya kamarmu. Aku pun juga seperti rembulan, menemani di saat malammu. Ku rasa bila kau tiada, hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati, berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati, berjanji padaku, percaya selalu. Yeah, right. Itu dia persembahan pembukaan daripada Azlan The Typewriters. Pembukaan untuk wanita hari ini, hari Isnin. Jangan hianati aku sebentar saja tadi. Dan sekarang anda bersama dengan Fahrin and the Sugi. Ya, dan jangan kami terus setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Dan lagu dari Azlan and the Typewriters itu, Jangan Hianati Aku, kini berada di carta Music. Jadi terus mengundi untuk lagu mereka supaya boleh terus maju ke AJM. Ya, thank you. Okey, tapi cukup istimewa kita di Wanita hari ini kerana untuk pembukaan ini kita akan bawakan anda 2 lagu. Bukan lagu itu saja tadi, tapi ada 1 lagu yang akan dipersembahkan secara eksklusif sebentar saja lagi oleh Azlan dan seorang lagi artis yang cukup istimewa. Kita persilakan. Kita nak jemput Yoni Boy. Silakan. Apa khabar? Okey. Apa khabar? Apa khabar Yuni? Alamak. Okey. Baik, kenapa saya katakan eksklusif? Sebentar saja lagi mereka akan menenangkan lagu ke labu. Ya. Tapi kita tak nak bercerita panjang, kita tanyakan pada Tuan Empunya Badan untuk bercerita mengenai lagu ini. Silakan.
Okey, sebuah lagu kelabu yang mana sekarang ni kita tengah sedang berkempen untuk anti bully lah. Yang mana anti bully ni bila rata-rata kita tengok sekarang masyarakat ataupun generasi baru ni, mungkin diorang terlupa yang bully itu adalah bahaya sebenarnya. Sebabnya itu juga boleh punca orang bunuh diri pun boleh jadi kat situ sebabkan bully. So dalam masa PKP, kita rekod masa PKP Masa PKP dalam beberapa hari tu bila saya dah dengar lagu, sebelum tu lagi saya dah dengar lagu kelabu tu. Jadi bila dah dengar saya kaji, saya rasakan lagu ni kekuatannya pada melodi dan lirik dia tu. Macam saya bagi statement sebelum ni, kalau saya guru bahasa Melayu, saya akan letak point A lah kat situ. So ini tuan Dan komposer. A+ dia diberi untuk Yoni lah sebab Yoni lyricist untuk lagu lyricist dengan lagu tu ni. juga. Mungkin Yoni boleh kongsikan mana dapat inspirasi nak tulis liriknya ataupun pernah tak budak-budak orang kata youngsters lah kan DM Yoni bercakap mengenai kes-kes bully yang mereka hadapi, mana dapat inspirasinya? Itu ada juga salah satu sebab, and then also saya pun ada pengalaman sendiri. Okey. Dibuli lah kan. Jadi selalunya lagu ni macam diary saya. Okey. So jadi apa-apa saya nak luahkan dekat lagu lah saya tulis. Okey. Selain daripada itu juga kita ada video klip di belakang ni. Okey, mungkin inspirasi untuk membuat video klip ini apa kisahnya yang boleh dikatakan tentang lagu ini juga? Okey, so ini video klip ni dia macam menunjukkan mental punya bully. Dia macam bully tak semestinya fizikal, bully tak semestinya macam dia boleh secara halus pun boleh mental. Betul. Okey, Yoni, sebelum tu saya nak tanya juga pendapat Yoni tentang sekarang ni bully. Kalau dulu kita cakap zaman dulu bully tu fizikal dan sebagainya, tapi sekarang cyberbully. Jadi apa pendapat Yoni dengan Azlan tentang ni? Okey. Cyberbully, pendapat saya sebenarnya dia adalah lagi keras daripada bully yang fizikal ni sebab dia mengganggu otak kan. Jadi bila perasaan seorang dibuli, mental dia boleh jadi sampai ke level mental disorder kat situ. Boleh berkecai. Bahaya sekali, boleh bunuh diri. Betul. So adik-adik semua jangan bully kawan-kawan. Dan kalau kita lihat di YouTube, lagu ni mendapat sambutan yang cukup orang kata baguslah daripada peminat-peminat anda berkata yang lagu ni deep, message-nya memang sampai. Dan di sini Yoni, apakah message Yoni kepada mereka yang mungkin belum lagi mendengar lagu ini dan message kepada Azlan juga. Sedikit dari Yoni, sedikit dari Azlan. Okey, Yoni dulu. So kepada siapa yang belum mendengarkan lagu kelabu ni, sila dengar lagu ni and then tolong macam mana nak kata? Hayati liriknya. Hayati composing lagu tu macam mana? The whole song. Jadi kalau mereka nak menyaksikannya, cari saja di YouTube Kelabu, Yoni Boy dan juga Azlan. Okey, baik. Mungkin Azlan, sedikit daripada Azlan. Okey, kepada semua peminat saya Azlan Tak Writer dan Yoni Boy, teruskan menyokong lagu Kelabu dan kepada semua sekali peminat muzik tanah air, terus support. Jangan give up support. Baik, kita terus bersama dengan Yoni Boy dan juga Azlan dengan lagu mereka Kelabu. Silakan. Tidak mahu hanya kata-kata di buku. Ku tak kurangkan janji jari liraku keluh. Ku hanya mau rasai diriku dipeluk. Ku sediakan payung untuk engkau berteduh. Maafkan salah silap, ku tahu yang aku ni bersalah. Ku hanya mahu jadi tempat untuk mengaruh kau susah. Walau hanya mampu berdiam, walau hanya mampu mendengar isi hati kau aku selam. Janji sifat kau tak berpagar. Hatiku sedih
risau. Mataku rindu memandang engkau. Aku cuba untuk Aku tahu kau mahu ku senyum, tapi hati ini semakin mendung tanpamu. Ku tidak mau hanya kata-kata di buku. Ku takut akan janji jadi liraku. Ku hanya mau rasai diriku dipeluk. Ku sediakan payung untuk engkau berteduh. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan kalau di awal tadi kita dah pun dihiburkan. Sekarang ni kami nak kongsikan bersama anda topik pada hari Isnin ni yang cukup menarik untuk dibahaskan. Topiknya adalah membeli belah hobi lelaki atau wanita. Okey, saya nak beritahu kepada para penonton bahawa mungkin kita dengar topik ini sangat santai, tapi apa yang kita cuba dalami dalam perbincangan kita sebentar saja lagi ialah mungkin ada ramai yang tak tahu, mungkin gaya ataupun cara budaya membeli wanita dan juga lelaki berbeza, dan kita nak tahu kenapa. Dan ini juga akan dibincangkan bersama dua orang tetamu kita dan seorang pakar kewangan di penghujung perbincangan nanti untuk kesimpulannya. Tetapi ini dia tetamu-tetamu kita pada hari ini. Selama ini I can see your voice. Now I can see his face. You see my face. Shawnee. Apa khabar? Sehat, John? Sihat. Terima kasih. Okey, kita juga bersama dengan Sisi Iman. Hai, Assalamualaikum. Ni baju Sihat, baru. Abang? Sehat. Abang bukan. Baju yang dah kali kedua pakai. Okey, bercakap mengenai sifat membeli belah ni, saya rasa subjektif lah. Ikut betul. kesukaan apa yang kita suka beli. Ya. Dia tak salah, tak negatif, tak positif. Betul. Okey, tapi kita nak mulakan dengan bertanya kepada Sean. Adakah Sean ni seorang kaki shopping? Okey, sebenarnya saya suka shopping juga. Okey. Tapi apa? yes, lelaki tapi ni apa dia suka betul. beli? Sebab saya tak suka, tapi as I grow up, saya punya keinginan nak beli benda tu dah tukar tau. Sebelum ni mungkin kita nak beli mainan ke apa-apa, nak main PS4 apa benda macam tu kan. Tapi sekarang dah lain. Mungkin saya fikir nak beli barang untuk mak saya pula. Sesuatu berkaitan dengan kitchen ataupun kereta, nak mod kereta kan. Pasal saya ada terbaca kat mana gosip kata Sean Lee suka shopping untuk teman wanita. Oh, wow. Tak, saya gurau je. Dia cakap sama kan. Kalau Sisi ni, Sisi seorang kaki shopping dan kalau suka shopping, apa yang Sisi suka membeli? Kalau Sisi sebenarnya, Sisi tak kaki shopping. Okey. Tapi Sisi kaki makan. Jadi apa sahaja jenis makanan kat dunia ni, Sisi tak kisah untuk spend. Sisi macam itulah. Tetapi apa yang Sisi nampak, selalunya perempuan ni dia kalau beli barang dia macam more towards benda-benda yang self-indulge. Macam nak Ayat tu. Skincare. Skincare lah. Kalau bag macam nak nampak cantik sebab outfit yang ni dia macam estetik sikit. Benda-benda macam tu. Kalau lelaki dia banyak benda-benda yang praktikal tau yang Sisi nampak. Kalau dia orang nak beli. Menarik. Okey, inilah sebenarnya yang kita nak dalami. Saya suka bila Sisi jawab macam tu. Okey, tapi bila Sean kata, ni membuktikan juga jawapan mereka berdua tadi. Bila Sean katakan, saya mungkin dah semakin matang, saya dah cara saya membeli belah tu berbeza, belikan untuk mak dan sebagainya. Nampak sangat lelaki ni sentiasa memikirkan orang lain apabila membeli belah. Betul ke Sean? Mewakili kaum lelaki lah ni, dua orang ni. Kita nak membahagiakan wanita di dalam rumah kita. Itu penting. Sebab apa Sisi kata practicality tu? Sebab Sisi nampak benda tu ke ayah Sisi tau. Kadang-kadang kalau Sisi pergi, kita pergi shopping ke cari apa-apa barang lah. Dia akan beli barang yang Sisi rasa macam, kenapa dia beli barang ni? Katakanlah contohlah musim summer. Tiba-tiba dia beli winter punya gloves kan. Sisi kata, kenapa dia nak kena beli winter punya gloves? Dia kata dah nampak, beli je. Sebab nanti masa kita nak guna ke, masa kita tiba-tiba nak kena keluar negara ke, apa benda ke, benda tu dah tak jual. Benda-benda macam tu. Bukan Sisi, pasal mesti waktu tu tengah murah. Saja tu tengah murah. Betul lah tu, masa praktikal. Masa dia beli memang untuk practicality. So itu yang Sisi nampak lah. Betul juga, tapi salah satu fakta tu aku rasa
dulu Sean macam tu juga. Okey. Benda murah je kita nak beli dulu, simpan dulu untuk ni kan. Tapi kalau simpan lama-lama kita jadi hoarders pula. Betul. Tersimpan banyak Ada jadi store pula. Ada banyak habuk dan sebagainya. So macam over the years kita cuba nak belajar untuk membeli dengan cerdik sikit lah. Macam mana kita nak Mengikut beli. keperluan dan praktikal Yes, mungkin. yes. Tapi saya rasalah kaum lelaki ni walaupun suka membeli belah, dia tak suka menunjuk sangat. Biasanya kalau kau dia suka shopping, tak suka shopping. Perempuan je selalu shopping. Kalau bagi Sean rasa lelaki ni suka macam kontrol macho, tak menunjuk sangat Untuk yang Sean, suka Sean tak shopping. malu. Sean suka shopping. Sean suka shopping. Tapi sebab kerja kita tak banyak masa untuk keluar pergi shopping dan sebagainya. So, bajet saya guna untuk shopping, saya one shot akan beli banyak lah. Tapi kita fikir dulu sebab sekarang kita kalau beli online pun boleh add to cart dan tengok nak check out bila. So kita kumpul lah dulu apa benda yang kita nak beli. Dan sampai masa tu card lah, masuk dalam shopping card lah. dan sampai masa tu check balik. Ini macam dah tak function ni. Time tu aku nak beli sebab murah je kot. So aku buang. Macam tu lah. Plus kat tu tak ada apa-apa lah. ada juga. Dia Sebab kita hoarders ada kat ingin situ nak lah. beli, we want to buy something kan. So kita juga ada beli sesuatu kat dalam Tapi ni. apa yang dijelaskan oleh Sean ni menunjukkan bagaimana cara lelaki membeli belah. Itu yang kita nak bincangkan selepas kita mendengar pendapat mereka di luar sana tu. Siapa hobi dia lebih suka, lelaki atau wanita dalam shopping ni. Jom kita saksikan. Wanita, kerana pada saya wanita ni dia rasa macam dia banyak kehendak tau. So macam dia rasa macam okey aku nak beli macam makeup, pakaian, kasut. So macam diorang bukan hanya pergi shopping mall je, tapi mall tu like online pun diorang sekali harum macam tu. Perempuan lebih suka shopping lah. Sebab bagi saya, kalau nak cakap pasal kehendak tu, perempuan lagi banyak kehendak lah daripada lelaki. Lelaki kalau dah nak satu benda tu, itu je yang dia nak. Saya rasa nafsu perempuan terhadap barang-barang yang boleh dibeli tu, shopping tu, lagi tinggi daripada lelaki. Perempuan lah. Sebab perempuan dia suka nampak kemas and cantik. So dia akan suka shopping selalu. Kalau macam lelaki just simple, dia just beli baju and seluar. Kalau macam perempuan, kalau yang bertudung, kena beli tudung, kena beli aksesori, kena beli baju, seluar and kasut pun dia akan beli more than one. Saya rasa benda ni dah bukan terapi tau, dia dah macam jadi satu obsesi. Dia macam sebenarnya benda ni boleh membawa kepada masalah mental juga saya rasa. Saya melihat ia sebagai satu terapi untuk perempuan, tapi tengok pada individu juga. Ada kala dia anggap itu terapi, ada kala dia anggap itu sebagai habit. Mungkin satu terapi untuk seseorang, kadang-kadang dia orang penat balik kerja, so dia orang jadikan shopping ni sebagai release tension. Nampak tak? Ramai yang bersetuju memang wanita lah. Macam-macam yang nak dibeli dan sebagainya. Dan lelaki dia lebih praktikal, lebih mudah, lebih simple. Sebagai buktinya, saya nak kamera tunjukkan macam Sean datang ke studio hari ini pakai kasut sekolah saja. Wow. Sisi pun Tengok kasut sekolah je. Sisi pun kasut sekolah juga, tapi kita improvise tu tak kira kat situ. Kasut pengawas lah tu. Itu kasut nurse. Okey, apa pun tadi soalan yang ditujukan pada penonton kita. Ya. Adakah shopping ataupun sifat membeli belah ni satu terapi? Bagi Sisi, adakah ia satu Okey, perempuan macam mana? Okey, membeli makanan lah kalau Sisi suka Kan, makanan memang terapi lah kan. Sebab bila kita, dia kepuasan sebenarnya. Sebab kita kerja ni dalam hidup sebenarnya untuk kita juga Enjoy juga. Yes, Ya, untuk betul. kita ataupun untuk keluarga kita. Jadi bagi Sisi memang I find joy in spending lah. On Tapi food. on food, not on clothes. Sebab Sisi sendiri, kalau Sisi beli clothes ke, beli apa-apa ke, makeup ke, semuanya untuk kerja. Kebanyakannya. Tapi kalau food tu memang untuk kita diri sendirilah. Orang kat Macam rumah tu. mesti dia ni suka makan tapi badan slim je. Nampak tak baju besar ni? Mana tempat kita boleh sorok? Okey, tetapi satu yang kita boleh bincangkan dekat sini sebenarnya bagaimana cara ataupun nafsu lelaki dan wanita membeli belah tu. Okey, selalunya kalau perempuan, setuju tak Sean kalau perempuan mereka ni beli. Kalau lelaki kan, dia akan check dulu. Macam Sean tadi, tunjuk, ni dah tak perlu, ni Betul. perlu. Bermakna, saya cuba cakap, kalau lelaki tu dia lebih praktikal, lebih sabar. Yes. Tak menurut nafsu dalam membeli belah. Betul. Saya setuju. Dan kenapa? Dan kenapa kalau perempuan, apa pandangan Sean tentang perempuan pula?
Pernah tak terjumpa perempuan? Dia takut. Takut salah cakap ni. Kalau salah cakap kat mana tadi? kena kecam nanti. Tapi dalam masa ni Sean ada nampak perubahan dalam cara perempuan membeli belah juga. Sebab sekarang ni banyak benda yang easy access untuk kita beli. Kita nak beli apa, kita just boleh cari online and dia memang senang untuk kita dapat. So it comes to the question yang perlu ke benda tu bila kita dah ada? Sebab mungkin abang pun ada phase tu, mungkin dah benda murah je beli. Terus beli everything. After a while dah tak ada rasa nak macam tu kan? Betul tak? Kita ada rasa macam nak saving sikit ataupun nak beli yang nak guna, tak nak simpan banyak-banyak benda. Sebab sekarang ada trend yang go minimalism, you know. Betul. Kita nak nampak estetik benda kat rumah. Kalau terbanyak barang pun tak cantik pula. Betul. Sekarang dekor pun semua very minimal kan. The style dah masuk, the style rumah dah main peranan dalam macam mana kita shopping sekarang. Itu apa yang saya rasa juga. Betul. Tapi Farin, saya rasa perempuan ni kalau macam Farin cakap dia suka beli sebab banyak pilihan buat wanita. Kalau untuk lelaki mungkin pilihan itu tak sebanyak kaum wanita. Backing wanita Tak, saya memberitahu fakta di luar sana. Kalau perempuan katakanlah skincare, ada macam-macam skincare. Kalau lelaki skincare mungkin beberapa sahaja. Betul tak Sisi? Contohnya macam style baju. Kalau perempuan ni kita ada ialah macam t-shirt biasa. Lepas tu kita ada dress, lepas tu ada macam-macam boleh pakai blazer juga. Tapi kalau lelaki itu sajalah kan. T-shirt, seluar, apa lagi dia nak beli. Betul tak? Okey. Betul lah. Saya terpaksa bersetuju. Kepelbagaian. Tapi lelaki tu kena pandai lah macam mana nak stylekan diri. Sebab saya pun suka shopping. Kalau kita nak beli barang lelaki limited, terhad. Betul. Dari segi fashion dan style. Baju ni, baju perempuan. Saya beli baju perempuan. Farin kenapa pandang macam tu? Dia nampak lain, style lain dan dia nampak sesuai juga, tak nampak and fashion is unisex untuk saya. Betul. Kita tak perlu nak asingkan macam tu juga. So kalau lelaki kena pandai lah. Kena pandai beli. Pasal blazer saya ni, isteri saya boleh pakai. Okey, tak apa. Cukup menarik perbincangan kita. Serba sedikit kita dah dapat mendengar jawapan daripada mereka. Kita akan kembali lagi selepas ini. Pastikan anda tidak ke mana-mana. Wanita hari ini. Okey, kembali bersama kami dan kami nak beralih kepada soalan yang orang kata lebih heavy sikit lah, Sean. Ya. Kalau tadi kita dah borak-borak bagaimana anda berdua suka shopping, apa yang anda suka shopping. Ni nak tanya, bagi Sean sendiri, tadi Sean kata Sean kalau beli online, masuk dalam kad. Lepas tu bila tengok, tak perlulah, tak perlu. Tapi bila nak shopping tu, Sean ada bajet tak? Ataupun apa strategi Sean untuk membeli belah supaya tidak melebihi orang kata bajet lah ataupun bulan ni, kemampuan Sean? Untuk Sean mungkin pelik sikit sebab saya punya peluang untuk membeli belah tak banyak. So saya bila membeli tu, bila masa nak shopping, saya tengah banyak duit. Dia rasa macam tu. Bukannya kita kaya ke apa. Just macam dah bajet tu dah simpan lama. Okay. So one shot kita dah boleh gunakan as much as we want to lah. Tapi tengok kemampuan juga lah. So for me, that's how I would set. I won't limit myself. Sebab kita nak enjoy juga, kita nak happy beli benda yang kita suka. Okey, macam Sisi, betul. Saya setuju dengan apa yang Sisi katakan bahawa kalau perempuan ni macam-macam keperluannya. Macam Sisi ditambah lagi dengan dia suka makan. Kan? Okey, tetapi adakah Sisi rasa budaya ataupun zaman yang telah berubah? Kalau dulu kalau kita pergi shopping kita nampak rambang mata. Tapi adakah Sisi dengan adanya online dan sebagainya, berbalik kepada soalan Sugi tadi, di mana tentang bajet itu boleh berjaya dikawal dengan lebih baik atau bagaimana? Kalau Sisi ada strategi yang tersendiri. Itu boleh kongsi ke? Boleh. Kongsikan. Kongsikan kepada anda semua. Masa Sisi sendiri, strategi Sisi ialah Sisi tak pegang kad Sisi. Sisi tak tahu pun macam mana nak beli online. Kita tak kenapa? Sebab semuanya kiranya dikawal rapi oleh Sisi punya keluarga. Nampak tak? Jadi Sisi memang tak nak tahu sangat macam mana. I mean, basic Sisi tahu sebenarnya. Tapi kita jadi macam, okey, lepas ni kena minta approval number lah, whatever not. Semua tu kan. Sisi macam biarkan bonda yang urus benda tu. Jadi kalau Sisi nak beli apa-apa, Sisi kena minta dia kan. Betul tak? Walaupun duit Sisi sendiri. Tapi Sisi akan cakap, bonda, kakak teringin ini nak beli ini. Boleh tak tolong bayarkan? So kita akan kontrol tau. Ya ke kontrol. Lepas tu bonda pun cakap, duit tak ada. Tak ada. Macam mana? Selalunya macam bonda kalau Adalah. Sisi minta apa-apa mesti dia akan bagilah. Tetapi itu cara Sisi untuk mengawal
jual diri Sisi sebab kalau Sisi yang pegang kad itu Memang hancur lah. memang segala makanan aku beli begitu kan. Kenapa saya faham? Kadang-kadang ni bila kita tahu kita ada banyak kan. Yes. Oh, kita dah tahu dah kita nak belanja. Tapi bila kita tak tahu tu mungkin itulah strategi Sisi lah. Macam saya sendiri, saya nak kongsilah sikit. Tahun lepas saya membeli belah sebab saya suka beli baju, suka beli kasut, yalah kan. So saya beli 6 bulan sekali. Berjaya tau. Saya cukup berdisiplin. Saya beli bulan Jun, bulan Disember. Itu 2 bulan tu je saya shopping. Ikut tempo. Tips Tapi saya tak daripada belanja banyak lah. Sugi, Kalau ya. saya belanja dalam RM1,000 dalam Jun, RM1,000 Jun, Disember. Kena disiplin lah. Itu kena kuat semangat. Okey, seperti mana yang kita janjikan, kita akan bersama dengan seorang pakar kewangan, Dr. Azizul Azli Ahmad di talian video yang kita akan bersama dengan beliau dan akan berkongsikan kita dengan satu statistik yang cukup menarik mengenai topik kita pada hari ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Farin, Sugita, Sean, Sisi. Assalamualaikum. Selamat tengah hari, Doktor, apa khabar? Doktor pun kita dengar. Baik. Baik, doktor. Okey, Doktor. Sebab mungkin kita buka kepada doktor dulu untuk kongsikan fakta ataupun statistik yang ada tentang topik kita pada hari ini. Silakan. Okey. Terima kasih wanita hari ini saya sekarang kongsi. Tapi saya dengar daripada awal tadi seronok saya dengar Sean dengan Sisi bercerita tentang pengalaman masing-masing. Tetapi saya nampak sedikit telah ada pola fikir yang berbeza kepada generasi selebriti ini. Saya ambil Sean dengan Sisi lah. Dua kelompok ni saya rasa adalah mewakili generasi selebriti hari ini. Nombor satu tadi Sean ada mention tentang apa? Sean cerita saya kalau nak beli apa, saya simpan, saya tunggu dan puasa saya tengok balik. Itu adalah satu budaya yang dan sihat. Kita nak beli, kita tak terus mau beli. Kita simpan dulu. Tengok dia perasan atau tidak dalam tempoh tu. Kita sedar tak sedar lalas rupanya kita tak minat pun. Betul. Akhirnya kita ketepikan. Itu satu langkah yang bijak sebenarnya satu usaha yang bagus. Sisi bagusnya saya puji sebab apa kalau kita perasan kan which tak ramai orang akan buat. Saya pun banyak turun dengan selebriti tak ramai buat. Dia ada duit, dia bagi pihak kedua pegang untuk kawal. Saya selalu pesan juga kat student saya. Student apa? Saya pesan, dapat duit PTPTN, banyak duit ni. Shopping, beli kasut, pakai kasut sekolah menyesal. Saya semua buat dua benda. Bagi mak pegang separuh, ataupun pisahkan akaun. Jadi susah sikit. So jadi saya nak kongsi sedikit statistik. Semalam kita dapat statistik daripada Jabatan Insolvensi. Sehingga ni sedikit data tentang siapa yang belanja banyak ni. Lelaki ke perempuan? Jadi kita bahas lelaki ke perempuan ke? Okey. Jumlah lelaki yang diisytiharkan muflis adalah 48,413 orang bersamaan dengan 70.23%. Berbanding wanita yang diisytiharkan muflis 29.77, hanya 20,524 orang wanita muflis. Ini fakta. Kita tengok itu tahun 2020. Tahun 2011 wanita yang diisytiharkan muflis sahaja cuma 5,731 orang sahaja. So meningkat jadi 20,000, tetapi lelaki besar lagi, lelaki 48,417, 79%. Jadi mana lelaki lebih besar muflis lah kesannya. Doktor saya nak cakap. Defend lah sikit lelaki. Betul. Doktor saya nak cakap. Doktor jangan lupa tahu sebenarnya lelaki ni dia berbelanja untuk wanita juga. Bukan untuk diri dia sendiri saja. Bagaimana pendapat tu? Saya setuju. Sebab kita tengok beberapa fakta. Lelaki dari segi nombor satu, lelaki adalah portion yang paling besar lah dalam industri kerja. Betul. Peluang dia untuk membeli, shopping, belanja untuk keluarga dan sebagainya paling besar lah. Maka dia terendah pada risiko untuk muflis dan sebagainya. Yang kedua, kita kena faham lelaki dia macam Sean mention tadi, dia akan sampai satu tahap dia akan start matang lah budaya membeli ni. Lelaki dia banyak terlibat dengan investment, pelaburan, which is ramai perempuan tak pernah terlibat sangat dengan pelaburan. Betul. Pelaburan ni dia datang bersama dengan risiko. Sebab risiko itulah yang akhirnya membawa dia kepada muflis dan sebagainya. Jadi duit banyak untuk apa? Untuk belanja Sisi juga, untuk belanja Sugita juga. Cantik, Doktor. Lepas ni, I tunggu Sean belanja. Dia jangan balik terus.
Okey, doktor. Tapi Saya kongsi sedikit yang ketiga. Okey, silakan. Perempuan dia ada belanja kecil. Lelaki tak ada belanja kecil. Apa maksud dia belanja kecil? Lelaki kalau dia nak sesuatu, lelaki buat apa? Macam Sean cerita tadi. Dia akan dia nak beli satu benda je, nak beli gadget, nak beli kereta ke apa, dia akan baca review. Dah 3 minggu dah dia tengok review. Betul. Saya tak macam tu. Dia pergi shopping, masa kat shopping dia yang mana kenal. Okey, terus beli. Yang Sean cerita tadi, lelaki dia banyak menggunakan praktikal ataupun cara berfikir. Perempuan dia banyak menggunakan emosi. Pasaraya memang didesain untuk emosi wanita. Okey. Sifat dia begitu. Kalau kita tengok dalam tengok online pun dia masih lagi bawa culture pasaraya dalam tu. Karakter, lampu bling-bling, warna, cahaya yang cantik. Sebenarnya culture dia begitu. Tetapi dia banyak pakai Farin juga akhirnya kan. Dia banyak digunakan. Okey, jadi seperti yang doktor katakan, walaupun pasaraya itu orang kata berkait dengan emosi wanita. Jadi ia adalah satu terapi lah buat wanita. Dan doktor, berbalik kepada topik kita ni, shopping ni bukan sesuatu yang negatif atau positif, tetapi kalau mereka nak menjadi seorang yang pembeli bijak dengan pembeli yang bijak, apa yang patut mereka titik beratkan? Okey, nombor satu begini. Nombor satu kita kena merancang. Dalam hidup ni kena rancang lah. Cerita, kita tak boleh cerita pasal praktikal ke tidak, tetapi kena rancang. Ada wanita yang bagus menguruskan kewangan, ada lelaki yang bagus menguruskan kewangan. Dia datang dalam bentuk perancangan. Maknanya kita rancang betul apa kita nak beli. Nombor dua tadi, amalkan tadi. Dunia gratification lah kita sebut. Kita nak ingin beli sesuatu, buat macam Sean yang handsome buat tadi. Kita tangguhkan dulu. Kita berkenan tadi, kita berkenan. Simpan dulu, kejap. Kan kita tengok pada hari kelima kita masih lagi minat ke tidak, ataupun malam masih lagi mengigau kasut 7 inci yang itu shopping boleh tapi kalau perempuan jangan. Malam ke-7 dia kena beli. Betul. Malam ke-7 tu dah tak okey lah, dah boleh lupa, tak apalah kasut yang ada tu dah okey, maka dia beli. Maknanya kita kena delay sikit apa benda-benda yang kita nak. Nombor 4 saya nak pesan begini, belajar simpan baru beli, jangan belajar beli baru bayar. Pasal betul kita ni bayar sikit-sikit. Betul. Menggunakan tinggi kan. Kita belajar simpan. Kita tahu tentu kita simpan, kita impun duit, so kita akan tak bayar. Dan kelima, hati-hati tadi. Tadi saya dengar ada orang komen daripada orang-orang ni kata apa? Shopping adalah terapi. Betul. Shopaholic, 90% shopaholic adalah wanita. Dan dalam istilah wanita, kita selalu dengar shopping sebagai terapi. Kita tak pernah dengar lagi Fahim kata, kita orang beli kereta ni sebagai terapi. Tak, jangan bilang. Lelaki sebagai terapi. Bukan dia terapi. Kan? Tapi dia terapi. Jadi hati-hati dengan istilah terapi ni. Sebab kita takut nanti dia merawat diri emosi kita, tetapi dia langsung tak merawat poket kita. Cantik. Terima kasih Dr. Azizul Azli Ahmad kerana bersama kita pada hari ini. Satu pendedahan ataupun satu tip yang cukup baik dikongsikan pada hari ini. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Thank you Doktor. Thank you Doktor. Okey, baik Doktor. Doktor, kenapa buat panggilan video pasal beliau kini berada di UiTM Perak. Beliau merupakan pensyarah kanan di sana. Okey, kita kembalilah bersama dengan Sisi dan juga Sean. Okey, mungkin pesanan akhir sebelum kita menutup topik kita pada hari ini untuk Sean sebagai seorang lelaki. Bagaimana, kita dah dengar pelbagai pendapat daripada doktor sendiri. Jadi apa yang anda boleh kongsikan bagaimana kita sebenarnya harus berbelanja? Walaupun nak kata hobi ke tidak, kita pun tak tahu. Saya rasa apa yang kita discuss hari ini, yang paling penting kita bila shopping tak boleh bergantung pada emosi banyak sangat. Sebab kalau tak, kita akan overspend. Dan itu kalau kita tak pandai jaga kita punya finance, memang hancur lah macam tu. And lagi satu benda yang saya nak cakap tu, moral the story yang saya dapat dengan perbincangan dengan doktor tu, memang macam mana lah, I takut salah cakap. Okey, tak apa. Saya betulkan kalau salah. Tolong. Okey. Sila cakap. Cakap dia, tak apa. Jangan takut. Kena kejam. Jangan takut. Wanita hari ini okey. Boleh. Nanti kita okey, apa dia? Betul Okey. Kita kena pandai shopping. Shopping dengan bijak. Beli apa yang kita perlu saja. Jangan bergantung pada emosi sangat. Sebab salahnya. Sebab especially perempuan, sebab kita cakap pasal terapi kan. Like, I know shopping is a therapy. So, saya pun rasa macam tu. Bila kita dapat spend duit, kita dapat kepuasan. Seronok kita dapat macam tu. Tapi jangan terlebih buat. Dan dalam kalangan lelaki dengan wanita, wanita
terlalu banyak ada ni lah. Okay, Sisi perbetulkan. Betul tak? Jawapan akhir daripada anda. Kita ni, we know ourselves better. Betul, wanita ni tak? jujur. Kalau kita rasa macam kita tak boleh kontrol, kita gunalah pihak kedua. Kalau kita rasa kita boleh kontrol, kontrol lah. Tak payah belik. Itu je lah. Cerita dia, betul tak? Tapi emosi tu macam nak kawal. Tips sikit. Alah, emosi tu kita kena... That's what Sisi kata. We know ourselves better. So, kalau kita rasa memang kita ni beremosi dan kita nak beli segala benda yang kita nampak, jadi kita pandai-pandailah menggunakan pihak kedua tu. Macam doktor cakap tadi kan. Itu bantuan lah. So, kena sedar diri. Kena sedar diri. Macam mana kita nak, kita jenis macam mana? Kita kena tahu, kalau kita ni sejenis yang senang terpengaruh, kalau tengok macam nak beli, kita macam tu lah. Untuk Sisi, mungkin saya menawarkan diri saya untuk menguruskan kewangan Sisi. Nampak Bunda dah jeling-jeling. Jangan simpan pula dia punya Yang wang penting semua. guna pihak kedua untuk mengawal kewangan kita. Bukan pihak kedua berbelanja lepas tu membuatkan Filter mereka dan menasihatkanlah kita. Jangan mufliskan mana-mana pihak. Okey. Terima kasih sekali lagi kepada Sean dan juga Sisi kerana satu perbincangan yang cukup menarik bersama dengan kita pada hari ini. Baik, kita akan berehat seketika tapi sekembalinya kita ada seseorang istimewa bersama dengan kita. Jangan ke mana-mana sebab kita akan bersama dengan Siti Nurdiana. Berehat seketika. Wanita hari ini. Baik, seperti yang dijanjikan, kami kembali di Wanita Hari ini bersama dengan Siti Nurdiana. Ya, pertama kali. Okey, pada hari ini cukup istimewa kerana persembahan penutup kita ada sebuah lagu, tapi lagunya Angkara. Betul. Angkara siapa ni? Okey, sebenarnya dalam muzik video ni Angkara Fikri Ibrahim. Sebab dia jadi hero dalam drama ni, dalam muzik video ni. Dan juga ada Elvin Chong. So kalau nak tahu kena tengoklah muzik video Nana. Sudah pun dimuat naik di YouTube kan? YouTube channel. Yang mana kita saksikan di belakang kita ni. Ini kongsikan. Tapi boleh juga Nana kongsikan mengenai lagu ini sebab apa yang saya baca, lagu ni sudah pun mula dirunding tahun lepas. Betul, tapi betul. baru tahun ini dikeluarkan. Kenapa prosesnya macam lama lambat sangat, sikit? kan? Lama sangat. Okay, sebenarnya lagu ni Nana dah record sebelum PKP. Tapi kita nak release masa PKP tu sepatutnya. Tapi sebabkan keadaan tak mengizinkan, jadi kita delay sampailah baru-baru ni bulan 7. Baru release lah. Terhasilnya lagu terbaru daripada Nana ini. Bagaimana proses orang kata penciptaannya, liriknya dan sebagainya. Okey, terjadinya proses ciptaan ni ciptaan Sharon Paul, lirik oleh Fedri Yahya dan Nana sendiri. So sebenarnya Nana dah banyak kali juga diintai oleh Sharon. Pernah sepatutnya Nana bekerjasama dengan Sharon sebelum ni, tapi tak berkesempatan. So kali ni dapat lagu ni Nana first time dengar, Nana terus suka. So Nana terus suka and record pada bulan 12 hari tu. So alhamdulillah lah semua perjalanan dia dipermudahkan lah. Baik, dan lagu Angkara ni apa kelainannya? Sebab dengan kata ada kelainan dalam lagu ni, apa yang kelainan yang dibawa oleh Nana? Okey, kelainan yang dibawa dalam lagu ni macam dia bukan ballad biasa lah. Ballad. Kalau sebelum ni lagu Nana macam agak mendayu sikit. Tapi kali ni lagu Nana more tu ada unsur-unsur rancak dalam muzik dia, tapi melodi still macam mendayu lah. Tapi daripada segi muzik dia lebih fast lah. Tadi saya dengar ni, saya menarik. Fetri Yahya dan juga Nana yang menulis liriknya. Inspirasi lirik daripada Nana sendiri itu. Mungkin ada kisah-kisah yang dimasukkan ke dalam tu juga ke macam mana sebenarnya? Okey, sebenarnya sebenarnya ni kisah yang biasa berlaku dalam masyarakat kita lah. Macam bukan Nana seorang je yang mengalami benda yang sama, tapi mungkin ada a few pasangan-pasangan yang mengalami masalah yang sama. Lagu Nana ni bukannya hanya untuk macam masalah rumah tangga je, masalah dihianati. So kita kena move on lah, sebagai wanita kita kena move on daripada apa yang orang buat kita lah. Faham, itu message yang itu message dia sebenarnya. Itu message lah dalam lagu Angkara ini. Dan Farin, lagu Angkara ini akan dinyanyikan oleh Nana buat pertama kalinya secara eksklusif di Wanita Hari Ini. Semua eksklusif di Wanita Hari Ini. Okey, pesan akhir daripada Nana kepada penonton-penonton Wanita Hari Ini mengenai lagu terbaru daripada anda. Okey, jangan lupa tengok muzik video Angkara yang sekarang ni dah berada di YouTube channel 17 Level Music dan boleh download dekat semua streaming platform, boleh dengarkanlah dan boleh record
request dekat mana-mana yang boleh di-request. Download secara sah ya. Secara sah ya, jangan download. Okey, dan walaupun ini lagu terbaru daripada Nana, ramai di luar sana yang tertanya-tanya apakah lagu seterusnya, apakah perancangan buat tahun ni, ada lagi ke lagu baru? Oh, berlakon. Kita berlakon, kita tanya pelakon. Berlakon tu ada juga few tawaran, tapi Nana habiskan dulu promosi Angkara ni, lepas tu baru Nana akan kembali ke set. Dan kemudian tahun hadapan pula insya-Allah Nana akan duet dengan seorang artis lelaki. Masih lagi rahsia ni. Rahsia lambat lagi kan. Insya-Allah. Okey, baik. Kita ucapkan selamat berjaya kepada Nana. Terima kasih. Dalam nyanyian maupun lakonan. Tetapi kita akan kembali pada hari esok seperti mana setiap hari Selasa kegemaran kita semua. Tapi esok kita nak makan apa, Sugi? Variasi masakan berasaskan bihun. Saya suka bihun, Fahri. Okey, jadi pastikan anda kembali bersama kami pada hari esok di Wanita Hari Ini. Baik, kami tinggalkan anda bersama Siti Nurdiana dengan lagunya Angkara. Bye. Aku bagaikan merpati di awan, berkelana di langit.